Editor, tolong jap. Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pip with me, Pip. Aku tak nak buang masa. Kita pergi terus ke react and review chapter 993 The Dream of Wano. iPad tanda. So korang akan nampak lah aku pegang laptop ni ke sana ke sini sebab anak aku tengah guna dia punya iPad. So kita akan react guna laptop pada hari ni guys. Okay dah, jangan buang masa, let's go guys. Yes, chapter 993 kali ni The Dream of Wano. Dia punya cover story, cover page. Serius aku tak expect masih ada lagi tentang gang Beji and family. Pasal Gotti and Lola wedding, lahirnya diorang kahwin, which is whatever lah, happy ending bla bla bla. Harap lepas ni dah tak ada dah mana. Aku dapat rasa, tak tahu kenapa aku dapat rasakan Oda macam akan teruskan benda ni sampai ke chapter 1000. Please Oda, enough is enough. Cukuplah 993, 994 bagi cover page, cover story benda lain pula. Oh, sekarang kita kembali semula dekat Flower Capital. Malam pesta ni. Itu dia, it's the night of the Grand Fire Festival. Yes, pesta fire guys. Wah, here in the Flower Capital. Ramai sonok orang kat situ. The lone place that flourishes in Wano, the smile of the people cover up the fears and pressure that lurk behind them. Yalah, okey lah, bagilah diorang chance untuk enjoy sekejap kan. Diorang dah hidup dalam sengsara selama ni. Tapi apa benda tu ni? Seram lah. Ni macam cosplay. Entahlah, tak pasti. They were able to survive because of the furtive belief that the country will be saved by the Kozuki samurai one day, a legend that seemed plausible enough to support their faith. Okay, kat sini maksudnya macam kebanyakannya diorang ni mampu survive, mampu untuk meneruskan hidup sebab diorang memang masih ada lah, ramai jugalah yang masih percaya yang ramalan Toki yang satu hari nanti geng-geng samurai Kozuki ni kan, samurai Oden ni akan menyelamatkan semula negara tercinta diorang ni kan, Wano semua ni. Walaupun diorang rasa macam benda tu agak impossible, tapi itulah salah satunya kepercayaan yang diorang ada kan. Diorang punya semangat untuk berterusan lah, yang boleh kekalkan semangat diorang untuk terus hidup, terus survive lah dalam negara yang sengsara ni sebenarnya. I wish this day will never end. Sedihnya. Won't have another drop to drink for an entire year once the festival over. Damn it, if only Orochi didn't have Kaido back. Sedih diorang. Yalah, kita bagi chance lah diorang kan berpesta, bersukaria semua ni. You know what I think? I think the Kozuki clan battle is happening right now. Yes, it is bro. You are right. I bet they recruit warriors from all over the world to help, and they went to Onigashima and slice up Orochi and Kaido and raise hell. That's right. You tell them. Today the day when everyone can speak their dreams aloud. Lepaskan guys, lepaskan ke semua, lepaskan perasaan korang. This water is so fresh and this sedihnya orang-orang yang susah selama ni semua kan, akhirnya dapat makan, dapat minum. What a day of luxury. The air so fresh here. No one will be executed today. It's the best day of the year. Orochi will be back, but for now, sing, dance, enjoy yourself for today's the fire festival guys. Enjoy. Meriah. Kita dapat tengok betapa cerianya muka diorang, wajah-wajah yang ceria. Dan kembali semula kita dekat Onigashima. Tu dia apa yang tengah berlaku sekarang ni. Look out, run away, don't let them catch you, they'll slice you up. Ada siluet 3 orang kat situ. Siapa pula ni? What is that? Apa benda ni? That was Queen. It really is a plague. Apa benda ni? Adakah ni efek daripada peluru machine gun yang Queen tembak sebelum ni? So agaknya kalau kena orang jadi macam ni lah, jadi zombie ke apa benda ni? Help, it's cold, I'm turning into an Oni. They're being infected. Betul ni. Macam zombie pula benda ni, tapi zombie versi Oni. Kena gigit ke macam terkena benda tu infected terus jadi Oni. Wow. This is something new. Close the doors to every tower. This floor is finished. This is the shining jewel of my pluck round. Ice Oni. Patutlah Drake ada cakap something pasal peluru Queen sebelum ni kan. Tapi kita ingat kan peluru macam apa, batu laut ke apa benda kan, sea stone ke apa. Rupanya ada benda lain, Ice Oni. Aku hampir terlupa yang Queen ni seorang inventor. Damn. First basement level B1. Ni Luffy ni, naik atas ni. Out of the way you. Wait, Luffy. Siapa ni? Sanji. Party level. Kick horse. Wah, kakak. Berat tu laptop ni nak pegang. Semak gila kuasa Sanji. Hey you. You pay for what you did to my guys. Prepare for a beatdown. Tangan
Gorilla smile fruit. Tangan dia gorilla tu guys. Apa benda ni? You won't get past me. Bodoh gila kuasa dia. Breeze Cola pula nama dia. Why is the gorilla growing out of there? You're a couple wise guys, huh? Pelik gila kuasa dia. Tu dia tumbukan gorilla guys. Then why don't you tell me how a gorilla is supposed to grow? How should I know? Gorilla punch. Gorilla punch. Wow, that was pretty powerful. There's a bunch back there too. Alright, I'll take care of them. How many times do we have to tell you to conserve your strength for Kaido? Luffy kerja dia nak all out je, nak bantai semua orang. Padahal dia kena save energy dia kan untuk jumpa Kaido. It'll take you too long to handle all these guys alone. Shut up. It's 10 seconds too long for you. I'll do it in 3. Fishman karate. Terus Jinbei datang membantu. Bantuan sudah sampai. Shark break fist. KO terus geng apa si Mamat Gorilla tadi. Oh no, Breeze Cola. Luffy, Sanji, I figure out I will find you here. I'm getting you up to the roof. You must conserve your power. Kita ingat kan Jinbei akan busy lawan dengan Tommy Roper ke apa kan. Dia nak bantu Luffy ke ah. Who put you in charge? I'm the one who dragging Luffy along. Oh, you are? Sorry. The samurai should have reached the top of the battlefield. We ought to head there. How do you know everything that's happening? Watch out, because if Luffy gets a chance to fight, he'll take it. I'll keep that in mind. Agaknya Jinbei nak ambil alih ni kan, nak bawa Luffy naik atas pula. Macam-macam situasi. Kucing mati. Bauhang, tak silap aku, Bauhang kan. Yang ni Kaido punya pembantu tu. Weh, dia jadi CCTV guys. Dia memandang situasi. Dia nampak Yamato dengan Momonosuke. Ni kuasa dia Dia macam lekat kat kucing ke apa benda. Lepas tu dia macam boleh nampak. They're heading to the outside. Karib Bauhang. Macam nama dia Bauhang. This is King. The enemy strength is about 5,400. Most of them are samurai rallying around Oden Vassal. In other words, this is rebellion of the Kozuki clan to restore their house to power. They seek to place Oden's son, Kozuki Momonosuke, upon the Shogun throne of Wano. Kill Momonosuke and bring his head to me. That will break the will of the samurai to fight. Gila. Aduh, arahan terbaru daripada King. Kali ni dia nak suruh semua orang fokus kat Momonosuke pula. Kejar dia, bunuh dia. Tu je cara. Sebab betul lah, kalau diorang dapat tangkap Momonosuke ataupun bunuh Momonosuke, semua geng-geng samurai ni diorang akan macam kacau gila lah. Kata kacau lah, terganggu lah kan. Sebab diorang mesti nak fokus mula ke Momo kan, nak cuba selamatkan dia ke apa. So perang tu akan terkacau lah. Psychological war. The pirates will be a separate matter, I suppose. Momonosuke current location is... Hey wait! Give it a rest. So Yamato masih mengejar Momo dengan Shinobu. Found him. Tu dia Sasaki on the way. Take aim! Bam bam bam. Fire! Dum bum 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 bum. Apa jadi ni? Dia orang tembak. Damn, Shinobu. Dia kena panah. Banyak cerita parah. What's happening? Yamato tak ada apa-apa. Stay out of this, Kunoichi. Dia siapa ni? But now, this ends. Weh, siapa ni? Run, Lord Momonosuke. Run. Is that... What? A shogun should do? Aku cuba nak buat reaksi Momo. Kakao. Satu hit daripada Yamato. Baru diorang sedar lah kat sini Yamato ni sebenarnya side diorang kan. Sebab diorang tadi diorang macam tak tahu nak percaya dengan Yamato ke tak. Tapi siapa yang cuba serang tadi? Ni mungkin just gifter lah kot. Badan dia ada kura-kura kat bawah tu. Dia macam separuh kura-kura kat bawah kan. Ke penyu? Tak lah. Itulah gifter lain ni. Animal Kingdom Pirates Armored Division. Woi, apa benda siap ni seorang ni. Sasaki punya geng ke ni. So, if you intend to interfere with this, I'm not interfering. I'm fighting for Kozuki. Gila. Lama siap nak pegang ni. Okay guys, kita dah kembali semula di atas kepala tongkorak gergasi tu. Kelihatan situ Kaido pensan agaknya. Darah membuak-buak keluar. Pula tu. Darah mengalir keluar guys. Tapi dia tak tukar balik Dia masih kekal dalam mode naga dia tu. Sever his windpipe. Stop his breathing. This fight ain't over until his head is severed. Tu dia, semuanya meluru terus ke Kaido. Jangan bagi Chan. Jatuh sikit, jangan relax, jangan tarik nafas ke apa. Terus pergi kejar. In your spirit. Kata dia Kaido bersuara. I saw the visage of Kozuki Oden. Dia bangun balik guys. Penat Kinemon. Aku dapat rasa kepenatan dia. I could have let you kill me with each drop of my scar. Asal tiba-tiba teringat flashback. I remember. But you people
are not Oden. We will never see a master samurai of his like again. Okay, next. It is too shallow. You don't even have enough power to open up the old scar. Nampak gayanya Kaido dah betul-betul panas badan ni guys. Sebelum ni kita boleh anggap tu macam dia punya warming up sessionnya. You cannot do it. Dia tarik nafas. Ngauman Kaido tu dia guys. Boom. Ngauman apa ni? Slice. Ui, invisible slash. Ui, ni bukan ngauman biasa ni. Ngauman yang keluar macam pedang. Damn. Kiku. Let's just hit. Dah last pitch. Damn, putus siap tangan Kiku. Weh, bukan tangan dia, pedang dia. Maksudnya tadi mungkin dia nak tahan serangan tu dengan pedang dia, tapi serangan tu terlalu kuat sampai terpotong pedang dia, terpotong siut tangan dia. Damn. Tu dia muka apa abang kakak dia, tak tahu adik-beradik dia, Izo. Muka Kinemon pun terkejut, Kiku sendiri pun terkejut. Damn. Serangan apa ni Kaido? Dia serangan baru tak pernah lagi nampak. Lengguh. Okay, so chapter kali ni agak slow lah. Dia bukanlah slow, dia just macam relax sikit lah dengan lepas apa yang berlaku kat chapter sebelum ni kan. Memang hype gila yang macam daripada awal sampai ke habis tu memang So kali ni Oda bagi kita relax sikit. Dia bagi kita gambaran apa yang berlaku dekat Flower Capital kan. So semua orang yang tengah stres selama ni sekarang tengah relax lah, tengah berpesta, tengah party kan. So dapatlah diorang lupakan kesesaraan diorang kejap, dapatlah diorang lupa lapar diorang semua sebab diorang boleh makan, boleh minum macam-macam. Dan diorang pun dah dapat merasakan apa yang berlaku dekat Onigashima. Dan diorang mengharap sangatlah geng-geng samurai Kozuki, Oden ni semua, dan mana-mana backup yang diorang dapat kalahkan Orochi dan Kaido lah. Yang buat masa ni kita tahu Orochi dah kena pancung dengan Kaido. Walaupun ada yang menganggap dia dah mati, aku tak tahu kenapa aku susah nak terima yang dia dah mati. Aku tak tahu kenapa. Macam aku tak tahu kenapa lah. Tapi kalau dia betul-betul mati pun aku tak terkejut jugalah. Which is pada muka dia lah kan. Kena kianat dengan Kaido yang dia dah bergeng selama 20 tahun. Tapi kalau dia masih hidup sekalipun aku tak terkejut jugalah. Sebab yelah kita tahu pasal Devil Fruit dia macam mana kan. Dan tadi kita nampak balik situasi kat bawah. Kita dah nampak dah efek tembakan peluru Queen kan, yang buatkan orang semua jadi macam ala-ala zombie, tapi zombie versi Oni lah kan. Ice Oni berkuasa tadi. Sebab sekarang ni situasi dia nampak gaya macam dah reverse lah. Kalau sebelum ni nampak macam geng-geng Luffy ni macam dah apa kata, macam dah dapat kawal keadaan kan, kat luar dan kat dalam, dekat atas dan kat bawah. Tapi sekarang nampaknya situasi dah berubah. Macam Queen dia dah dapat kawal balik area kat bawah tu kan. Even situasi Luffy dengan Sanji pun sebenarnya tak berapa bagus lah. Sebab nampaknya pergerakan diorang agak slow kan. Itu sebablah Jinbe ada kat situ, perlu ada kat situ untuk bantu diorang supaya diorang punya pace tu, diorang punya situasi tu boleh gerak laju sikit lah kan. Sebab banyak halangan kan, kena ada extra bantuan lah supaya diorang dapat cepat naik ke atas. Tapi untuk side Yamato, Momo dengan Shinobu, nampaknya diorang dah sampai ke roadblock, bertembung dengan Sasaki, di mana kita ingatkan Sasaki akan bertemu dengan Jinbe ke Franky ke apa kan. Dan Yamato sendiri pun dah cakap kat situ tadi, dia bukan nak masuk campur ke apa, dia memang sekarang berada di side Kozuki Oden, side Momonosuke, side Luffy. Dia dah pilih side dia mana. Dia pun dah cakap sebelum ni nak bunuh Kaido, nak bunuh ayah dia sendiri, dia tak kisah kan lepas apa yang berlaku antara diorang. And then selepas tu kembali kita semula ke atas Onigashima, di mana perlawanan di antara Akazayanan dan juga Kaido nampaknya pun dah berputar. Daripada page terakhir tadi kita nampak Kaido sekarang ni dah tunjukkan kekuatan sebenarnya kan, sampai hilang sebelah tangan. So benda ni aku just nak explain juga sebab sebelum tu aku ada cerita dengan kawan aku, dan aku ada cerita dengan geng-geng lain dan sebagainya lah kan. Ada orang macam suka dengan scene diorang tengok yang Kaido kena belasah dengan Akazayanan, dan ada juga beberapa orang yang memang tak suka tengok macam Kaido ni kena ayam dengan Akazayanan, sebab ada orang rasa macam Kaido ni kena nerf kan, dilembikkan oleh Oda semata-mata nak tunjuk kehebatan Akazayanan. Pendapat aku sendiri, aku rasa kenapa Oda buat benda tu, dia macam dia lebih kepada sentimental emotional fight lah. Kalau tengok masa awal-awal diorang start yang Akazayanan tu masuk dekat situ kan, yang diorang serang Kaido Tsunachi pada belakang tu kan, daripada situ aku dapat rasakan benda ni dia takkan jadi fight yang bukan fight pasal power dah, tapi aku dapat rasakan ni fight lebih kepada emotional and tribute kepada Oden lah. Dendam diorang semua kan 20 tahun, and bila diorang semua dah lengkap kan, dengan kedatangan Izo, dengan kedatangan Denjiro yang selama ni menyamar jadi Kenshiro kan. So bila diorang dah lengkap, this is the time untuk diorang balas dendam balik. So dengan apa yang dah berlaku sebelum ni kan, daripada chapter sebelum ni sampai ke chapter sekarang, aku tak dapat rasakan yang Akazayanan ni pun macam hebat gila. Diorang still hebat,
as a samurai kan, anak buah Oden. Tapi aku ada cakap kan, yang diorang ni memang takkan mampu nak kalahkan Kaido pun. Actually bukan semata-mata sebab Kaido tu adalah villain utama dalam situasi sekarang, arc sekarang kan, and Luffy tu hero utama. Tapi kenapa perlunya ada situasi macam tu? Sebab aku rasa yang Oda ni sebenarnya nak tunjukkan yang Kaido ni sebenarnya memang trauma gila dengan Oden kan. Sebab sebelum ni pun kita kena borak kan, siapa orang yang pernah kalahkan Kaido dan sebagainya. Tapi dalam banyak-banyak orang yang pernah kalahkan Kaido ni, seorang je yang kita nampak meninggalkan kesan parut yang betul-betul mendalam kat Kaido kan. Sebab kalau kau tengok kat cerita-cerita sebelum ni, Kaido tak habis-habis cakap pasal kesakitan parut dia yang Oden buat kan. Start daripada yang Akazayanan serang tu lah kan. Kaido ni asyik teringat je pasal Oden. Dia macam masa Akazayanan tu start je serang diorang, dia dah rasa macam nampak yang diorang semua ni adalah hantu Oden tau. Dia nampak Oden. Dia sebenarnya tak nampak sangat Akazayanan tu. Dia asyik nampak Oden je. Even tadi pun dia ada cakap kan dekat last patient. Tu yang membuatkan dia macam stun. Dia macam tak tahu macam apa nak buat, tak tahu macam nak. Even serangan-serangan yang dia buat sebelum ni pun macam mungkin tak cukup full, betul-betul tak fokus lah. Sebab dia masih terganggu dengan bayangan Oden kan. Sebab sikit-sikit apa-apa benda buat, mesti Oden. Mesti dia fikir pasal Oden. So untuk menjadikan fight ni lagi menarik, aku rasa Kaido dia perlu buang dia punya trauma dengan Oden tu. Dia kena buang fikiran dia pasal Oden. Dia kena betul-betul fokus dekat situasi dia yang sekarang. Baru aku dapat rasa yang dia boleh betul-betul lawan dengan Akazayanan, which aku dapat rasakan lepas tu Akazayanan memang tak ada can lah. Macam apa yang tengok tadi kan, pun kita dah nampak macam orang sendiri pun dah terkejut dengan kuasa Kaido kan. Sebab kita kena terima hakikat yang Kaido ni adalah salah seorang Yonko, the strongest creature in the world dan sebagainya lah. Dia dapat title tu bukan senang-senang kan. Macam aku pernah cerita sebelum ni, Whitebeard yang dapat title tu pun kita nampak betapa susah nak kalahkan dia, betapa epicnya cara kematian dia sebagainya kan. Impossible ia akan jadi benda yang mudah untuk Kaido. Dia akan jadi benda yang hampir sama atau mungkin lebih jadi epic daripada cara kematian dan situasi Whitebeard sebelum ni. Aku tak sure berapa chapter lagi Oda akan cover yang Luffy akan sampai ke atas. Sebab bila sampai je Luffy ke atas tu nanti dia akan jadi happening gila kan. The real match kan, macam ala-ala UFC kan, the main card, the real big fight will be between Luffy dan juga Kaido. Benda yang orang semua tunggu-tunggu lah kan. And Akazayanan pada waktu tu pun mungkin semua dah kalah teruk lah, dah pensan semua, dia parah ke atas. Aku tak sure lah kalau dia mati ke tak. Cuma sebab ni adalah perang tau, ni bukan perlawanan biasa, ni adalah perang. So dalam perang selalunya memang akan ada kematian. So nak terkejut tu tak, cuma terkejut tu lebih kepada karakter yang mana lah kan, yang antara Akazayanan tu. Takut aku nak tunggu pada waktu tu. So itu sajalah guys untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton bersama saya. And kepada yang belum subscribe, sekiranya korang berminat dengan channel ni, berminat dengan cara aku, korang boleh subscribe, okay? And kepada yang dah subscribe, jangan lupa tekan bell notification supaya korang tak terlepas untuk video baru yang akan datang. So itu saja. Thank you for watching guys, and stay safe, and I'll see you guys next time, okay? Assalamualaikum.